Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9, Set 20 akan membentangkan ketikan artikel Pentadsiran Bilik Darjah dan Prestasi Murid Sekolah Jenayah Kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Pentadsiran lama dan pentadsiran baru. Dalam artikel ini memperlihatkan kepada kita berkenaan kajian yang mengaitkan pelaksanaan PBD guru dengan prestasi murid. Sebelum PBD diperkenalkan, kita mendapati guru-guru mempunyai kesukaran memantau perkembangan murid-murid disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, penghasilan keputusan yang tidak adil dan kelemahan perancangan pengajaran sehingga gagal mencungkil potensi sebenar yang terdapat dalam diri murid. Apabila PBD dibenarkan, ianya sedikit sebanyak membantu guru-guru supaya dapat melakukan pentadsiran dengan lebih menyeluruh dan akhirnya setiap murid dapat diukur berdasarkan tahap potensi mereka yang sebenar. Guru-guru juga dapat merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan teratur bagi setiap murid di dalam kelas agar tiada yang tertinggal jauh dalam pembelajaran. Idea pentadsiran bilik darjah. Artikel ni dia nak memberikan maklumat dengan penggunaan PBD menunjukkan tiada perbezaan antara guru yang cemerlang dan guru yang berpengalaman dan juga guru baru. Ini disebabkan oleh kaedah pentadsiran yang baru membuatkan semua guru masih dalam proses asimilasi terhadap sistem tersebut. Kita dapat beberapa kaedah pelaksanaan PBD. Yang pertama adalah sebelum PDP. Setiap guru boleh melakukan perancangan mengajar berpandukan kepada DSKP untuk melihat apakah yang ingin murid-murid capai selepas tamatnya sesi pembelajaran. Kaedah yang kedua adalah semasa PDP boleh dijalankan dengan melakukan pemerhatian dan juga pertanyaan kepada murid semasa di dalam kelas. Fasa pelaksanaan PBD semasa PDP ini penting bagi mengesah murid-murid yang terkecil supaya bantuan dapat diberikan kepada mereka untuk mereka tidak terus ketinggalan berbanding rakan-rakan di dalam kelas. Yang terakhir adalah selepas PDP dilaksanakan dengan melakukan pentadsiran terhadap kerja-kerja yang telah mereka lakukan. Contoh dia adalah buku latihan murid, projek berkumpulan dan juga peperiksaan sekolah. Jika sebelum PBD dilaksanakan, murid-murid hanya diukur melalui peperiksaan berkala di sekolah. Namun begitu, selepas PBD dilaksanakan, pentadsiran menjadi lebih meluas dan murid boleh diukur melalui segenap sisi yang berbeza. Saya teruskan kepada rakan. Okey, saya akan teruskan dengan bahagian yang seterusnya iaitu berkenaan dengan persetujuan terhadap isi kandungan dalam artikel yang dipilih. Okey, berdasarkan artikel tersebut, saya bersetuju di mana guru perlu menguasai kemahiran dalam melaksanakan pentadsiran di mana ianya dapat menjamin kualiti pentadsiran yang dijalankan. Dengan itu, matlamat yang terkandung dalam kurikulum dapat dicapai. Akan tetapi, guru berhadapan dengan cabaran berikutan oleh ketidaksediaan dalam pentadsiran tersebut. Seperti yang sedia maklum, pentadsiran ini masih baharu dan ianya masih di peringkat pelaksanaan dan ianya perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Berikutan oleh pemalsuan peperiksaan, ianya menjadikan pelaksanaan PBD sebagai alat penilaian untuk menilai prestasi murid. Berdasarkan kandungan yang terkandung dalam artikel tersebut, saya tidak bersetuju dengan tindakan untuk memasukkan peperiksaan secara sepenuhnya, di mana ianya memberi kesukaran kepada guru untuk menilai penguasaan murid. Pentadsiran yang dilaksanakan adalah secara holistik, di mana ianya memberikan maklumat yang tidak jelas terhadap potensi murid. Justru adalah dicadangkan untuk membuatkan gabungan PBD dengan peperiksaan di mana ianya dilihat lebih berkesan. Berkesan. Peperiksaan yang dijalankan dapat digunakan untuk menilai prestasi akademik dan PBD pula menilai dari segi jasmani, emosi dan rohani. Dengan itu ianya dapat menyalahkan potensi dan penguasaan murid dengan lebih jelas. Okey, saya akan menyambung untuk poin yang seterusnya iaitu penilaian terhadap penyampaian idea dalam artikel. Organisasi dan cara penyampaian idea penulisan artikel ini disusun dengan teratur di mana idea-idea dibahagikan kepada 6 subtopik kecil bermula dengan komponen dalam PBS, pelaksanaan PBD sebelum PDP, pelaksanaan PBD semasa PDP, pelaksanaan PBD selepas PDP, pelaksanaan PBD berdasarkan pengalaman mengajar dan yang terakhir, hubungan pelaksanaan PBD guru dengan prestasi murid.
Okey, setiap subtopik dibincangkan dan diperincikan berdasarkan beberapa dapatan kajian terkini yang mempunyai banyak fakta. Selain itu, penggunaan ayat yang jelas dan mudah difahami menjadikan isu-isu yang hendak disampaikan oleh penulis lebih mudah diserap di dalam pemikiran para pembaca. Dari segi konsistensi, aliran idea yang teratur serta penghuraian idea yang jelas menjadikan objektif kajian dapat disampaikan dengan jelas bermula dari awal penulisan sehingga kepada kesimpulan. Okay, untuk cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel, yang pertama, menyediakan contoh bagi setiap subtopik yang ingin dibincangkan. Contoh mampu memberikan gambaran yang jelas serta dapat membantu para pembaca untuk mengenal pasti keberkesanan setiap kaedah pentafsiran PBD yang sesuai untuk dipraktikkan semasa sesi pengajaran dijalankan. Contoh juga mampu memandu para pembaca untuk memahami dengan jelas isu-isu yang hendak disampaikan oleh penulis. Dan yang kedua, menghuraikan sedikit tentang kaedah pentafsiran PPD secara digital seperti kuis dan permainan dalam talian. Artikel ini hanya banyak menekankan pentafsiran menerusi maklum balas seperti memberikan komen secara bertulis kepada murid, memberikan grade atau komen asas dan pentafsiran secara lisan. Oleh itu, perbincangan tentang kaedah PBD secara digital merupakan isu yang sering hangat dibincangkan sejajar dengan perubahan arus pendidikan pada hari ini yang sangat cenderung ke arah pendigitalan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.